Padahal akal yang murni pada waktu itu telah pun mengakui, kita semua sedia maklum, di kalangan musyrikun yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW, mereka sendiri datang pada waktu malam untuk mendengar secara dekat bacaan Al-Quran Al-Karim daripada rumah Nabi SAW. Sehingga di kalangan mereka ni berlanggaran pada waktu malam. Seorang datang mengintip dua untuk mendengar, asyiknya mendengar satu benda yang cukup enak di telinga, sebagai halwa telinga. Jadi para ulama berbeza pandangan tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT dengan perkataan bayyinah. Ibn Ashur sebagai contohnya memahami perkataan bayyinah ni dah berkata Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Kerana nama Nabi ini telah pun disebutkan dalam kitab Taurat dan juga Injil, dan kandungan Al-Quran yang selari dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, baik berkaitan dengan berita putusan para Nabi ataupun nasihat pokok-pokok ajaran Islami, sama sahaja dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ini fahaman yang dikemukakan oleh Syekh Al-Mufassir Ibn Ashur dan tafsir Tahrir Tanwir. Mungkin juga boleh kita kata perkataan bayyinah ni tuan-tuan boleh difahami dan kita kata keterangan sampai ayat ini difahami dalam erti apakah belum datang kepada mereka keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang lalu tentang kaum yang pernah menuntut oleh nabi-nabi mereka bukti, lalu setelah permintaan mereka itu dikabulkan, mereka tetap gagal untuk mengikuti, maka akhirnya mereka ni telah dibinasakan. Atau boleh juga dijelaskan daripada penjelasan ini tuan-tuan, berarti apakah belum datang kepada mereka keterangan-keterangan yang menjelaskan kenabian dan keadilanmu, membawa risalah Allah SWT. Jadi sungguh aneh sifat mereka ni. Mereka mengakui kebenaran Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mengakui kerasulanmu yang dihuraikan dalam kitab-kitab suci yang pernah mereka baca itu. Bukan saja ahli kitab tuan-tuan, para sahabat Nabi pun ada di kalangan mereka ni yang merupakan mereka yang kuat membaca. Sebagai contohnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sendiri merupakan seorang yang terpelajar. Bila masuk Islam pun masih lagi membaca kitab Taurat sehingga tegah oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bawa kitab Taurat, ditanya Nabi SAW, apa dalam genggamanmu itu wahai Umar? Jawapannya, kitab Taurat wahai Nabi SAW. Nabi telah menjelaskan, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ittiba'i. Kalaulah Musa Nabi Allah itu masih hidup sekarang, dia tidak akan membaca Taurat itu lagi, dia pasti akan mengikutiku. Maknanya mengikuti Al-Quran Al-Karim. Jadi menunjukkan bahawa golongan musyrikun, mereka ni merupakan sesetengah mereka memahami Al-Quran Al-Karim, memahami kitab-kitab yang lain, maka tidak ada contradiction di antara isi kandungnya. Dan sebenarnya ayat 134 ni tuan-tuan sama dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Dan agar mereka tidak berkata ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan, Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami? Maka kami akan dapat mengikuti ayat-ayatmu dan kami mesti menjadi orang beriman. Nampaklah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi aneh sungguh sikap mereka bila mereka menolak Nabi Muhammad SAW, menolak Al-Quran. Walhal Al-Quran ini telah terbukti di kalangan mereka mendengarnya penuh takjub kagum. Mereka melihat bagaimana keindahan Al-Quran itu sampai sanggup datang mengintip pada waktu malam, kerana tak nak, mahu tak mahu, mereka telah mengakui kebenaran yang terdapat dalamnya. Keindahan katanya, pemilihan perkataan-perkataannya merupakan satu ijaz yang tidak ada tolok bandingnya. Mereka merupakan golongan yang begitu mahir dalam bahasa Arab. Bila mereka mendengar apa yang dibacakan Nabi Muhammad SAW ini, mereka tahu ia merupakan satu kebenaran. Jadi tidakkah kamu renungkan yang turun ini, iaitu wahyu yang turun ini bukan satu, pada kamu bukan satu mukjizat. Jadi pada kamu ia bukan satu mukjizat, sedangkan dalam suhuf Nabi-Nabi yang terdahulu telah disebutkan putusan Nabi Muhammad SAW. Jadi suhuf ni tuan-tuan artinya catatan-catatan di samping kutub yang Allah SWT turunkan, Taurat, Injil, Zabur, ada juga sahifah ataupun suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada turun lagi kepada Nabi Musa. Ia merupakan satu penjelasan di samping kitab yang telah pun disusun tebal, sebagai contohnya kitab Taurat. Jadi dalam suhuf ini juga mengandungi beberapa catatan tentang hukum, tentang bimbingan dalam hidup, dan juga tentang penjelasan bahawa Allah SWT akan mengutuskan seorang Nabi yang ummi. Dan lebih lagi tuan-tuan dan hati dikasih Allah sekalian, Al-Quran diturunkan kepada seorang manusia yang ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, tidak pernah belajar. Inilah pandangan muktamad. Kita janganlah memandang ummi ini satu ummi, illiterate ni satu benda yang tidak bagus tuan-tuan pada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan satu pujian untuk hak Nabi, untuk Nabi SAW. Sifat ummi, tidak boleh membaca, ni satu kelebihan.
Bagaimana seorang yang ummi tiba-tiba diturunkan kepadanya satu Quran yang menjadi mukjizat, tidak dapat tandingi sampai bila-bila, sampai ke hari kiamat? Ialah tentulah satu kebanggaan, satu kelebihan, satu advantage. Tidak untuk kita lah tuan-tuan. Kalau ada dengan kita yang tidak pandai baca menulis, tiba-tiba bangga macam nak jadi macam Nabi SAW, ini bukan orang pandai, ini orang tidak pandai. Kerana zaman sekarang menuntut daripada kita untuk belajar setinggi yang boleh. Ini perbezaan umminya Nabi Muhammad SAW dengan umminya kita. Baginda dijadikan Allah SWT ummi, tidak boleh baca, tidak boleh menulis, satu kelebihan. Kerana baginda diutuskan Quran, diberikan Quran. Dan memang Allah SWT tidak mahu nanti dikatakan orang Muhammad seorang yang terpelajar, dia pandai baca, dia menulis, dia telah melihat, mengkaji, menyemak mana-mana dapatan yang diperolehinya daripada orang-orang Yahudi dan juga Nasara, lalu mengarang Al-Quran. Jadi tidak mungkin mereka mengatakan demikian, kerana Nabi Muhammad SAW daripada awal lagi merupakan seorang ummi. Kita tidak bolehlah ummi, tuan-tuan. Jadi kalau kalian suka mempergunakan fikiran yang waras, yang pintar, yang cerdas, bukannya dipengaruhi hawa nafsu dan kebencian, tentulah kalian akan mengakui bahawa Quran itu merupakan satu mukjizat yang telah pun menguasai mukjizat-mukjizat yang lain. Bukankah ahli-ahli syair mereka, ahli-ahli pidato, orang yang bijak, yang pernah mengeluarkan kata-kata hikmah yang hebat, mengakui dengan sebenarnya bahawa wahyu yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu al-ijaz. Jadi artinya Al-Quran Karim ini merupakan satu al-ijaz, mukjizat yang telah pun menyebabkan orang kagum padanya, mereka tidak mampu untuk mengatasinya, seperti yang telah kita bincang kepada kuliah terdahulu. 5 ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada ketidakupayaan itu. Dan lebih jelas lagi, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma min nabiyyin illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamati. Tak ada seorang nabi pun melainkan telah diberikan kepadanya berbagai mukjizat, yang tidak juga percaya kepada yang seumpamanya itu di kalangan manusia pengikutnya, tetapi yang diberikan kepadaku tidak lain dan tidak bukanlah wahyu yang telah wahyukan Allah SWT kepadaku. Maka aku mengharap bahawa akulah akan mempunyai paling banyak pengikut kelak pada hari kiamat. Jadi tegasnya, mukjizat Nabi-Nabi terdahulu hanya tinggal jadi berita sejarah, sedangkan mukjizat Al-Quran ini terus berkekalan dan sentiasa menjadi bukti kepada mereka yang terbuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam kuliah akan datang bahasan yang berikutnya. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.